Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 2 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, insya-Allah hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita, iaitu masih lagi menggunakan modul offline. Modul offline yang kita edarkan baru-baru ini kita cuba habiskan untuk muka surat 3 dan muka surat 4. Di mana yang seperti mana kamu lihat tu iaitu kamu kena pastikan modul kamu tersebut iaitu mesti berada lah di sini lah, tingkatan 2 26 Julai ni muka surat 3 dan muka surat 4. Okey, boleh sediakan modul masing-masing untuk kita mulakan sesi PDPR kita. Okey, baik murid-murid, kita tengok untuk bab 6 bentuk geometri 3 dimensi, di mana kita akan tengok sini bentangan bentuk 3 dimensi, di mana kamu akan boleh rujuk dalam buku teks di muka surat 102 hingga 104. Okey, dalam bab ini, kalau kau perhatikan dia suruh kita lukis bentangan bagi setiap bentuk 3 dimensi yang berikut pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Maksudnya kamu kena guna buku tulis kamu lah. Tapi dalam latihan yang saya bagi tu, dalam modul tu dah ada bagi siap dah grid tu, kamu gunakan grid tersebut saja. Okey. Dan gambar rajah diberikan iaitu gambar rajah seperti yang kamu lihat ni lah. Dia ada bagi bentuk prisma. Okey, prisma ni prisma yang berbentuk segitiga dan juga gabungan dengan segi 4 tepat dan segi 4. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak buat bentangan bagi prisma tersebut menggunakan pensel pembaris, tak kira pembaris apa-apa pun, jadi benda-benda yang kita boleh garis, dan juga kita gunakan pemadam. Sekiranya berlaku kesilapan kita boleh padam. Okey, kita mulakan dengan kaedah yang pertama, di mana dia bagi di sini, dia kata dia tunjukkan kepada kita di sini. Kalau kita perhatikan betul-betul, dia dah bagi garisan sini adalah 4 unit, garisan sebelah segitiga ni adalah tapaknya di sini adalah 3 unit, tingginya adalah 4 unit, dan juga di atas ni automatik dia adalah akan menjadi 4 unit sebab dia selari dengan garisan yang di sini. Garisan di sini 5 unit, di sini pun automatik dia selari, dia akan mendapat 5 unit, dan sini pun 4 unit, di sini pun akan dapat 4 unit. Okey, di sini 3, di sini automatik 3, di sini 4, di sini 4. Okey, jadi kita dah dapat dah punya bilangan unit, jadi kita akan mula melukis. Jadi kalau kamu risau-risau, kamu boleh tulis balik dia punya nilai tu di situ. Macam sini kita letak balik sini, panjang sini adalah 4 unit. Okey, panjang sini 3, okey, panjang di sini pula 4, dan panjang di sini pun 4. Okey, jadi kita dah tanda di situ, jadi mudahlah untuk kita lukis bentangan tersebut. Okey, jadi kita mulakan dengan garisan di bahagian tapak di bawah lah, bahagian tapak ni. Ni tapak sini. Kita segi 4 tepat. Okey, kenapa segi 4 tepat? Sebab ada panjang dia lebih melebihi lebar ni lah. Panjang dia adalah 4 unit dan lebarnya adalah 3 unit. Jadi kita buat dulu panjangnya 4 unit. Okey, 4 unit macam mana? Kita kena bilang kotak lah. Okey, kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga, kotak yang ke-4. Jadi kita garis panjang 4 kotak ni lah. Okey, kotak yang pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak ke-4. Okey, maka kita akan dapat macam tu lah, 4 kotak 4 unit. Jadi sebelah sini pula ni, sebelah sini. Kalau kita tengok perhatikan di sini. Okey, di sebelah sini nah, di sebelah sini 3 unit. Okey, 3 unit ni macam mana? Ambil pembaris kamu, kira 3 kotak. Okey, 3 kotak lah, 3 kotak iaitu 1, 2, 3. Okey, kita dah dapat 3 unit. Di atas ni pun automatik dia akan jadi 3 unit lah. Okey, 3 unit. Okey, kita dah dapat 3 unit lah. Okey, dia dapat 3 unit. Dan seterusnya di sebelah sini automatik kita akan dapat apa tadi? 4 kan? 4 garis saja kita akan dapat segi 4 yang pertama. Okey, maka di sini kita akan dapat 4 unit. Di sini kita akan dapat 3 unit, sini pun 3 unit, sini pun 4 unit untuk segi 4 yang pertama. Okey, untuk segi 4 yang kedua boleh dibentangkan. Okey, kita tengoklah. Okey, semua nilai dia adalah 4 unit. Jadi senanglah, segi 4 sama. Jadi kita akan tarik saja. 4 unit, 1, 2, 3, 4. Okey, di sini pun 1, 2, 3, 4. Okey, dan sini pun automatik dah kita tariklah segi 4 sama.
Maka kita akan dapat kedua 4, sini pun 4, sini pun 4. Okey, di sebelah untuk 3 unit ni dia ada segitiga dah. Jadi panjang di sini ada berapa unit? 4 unit lah untuk segitiga ni. Jadi 4 dia unit. Garis dia 4 unit. 1, 2, 3, 4. Okey. Dan seterusnya bucu sini dengan bucu sini tergaris je. Kita akan dapat bentuk segitiga. Sama juga dengan yang di atas tadi nah. Yang di atas pun 4 juga. 1, 2, 3, 4. Dan garis saja untuk bentukkan dia punya segitiga. Okey, kita dah dapat bentangan dia yang ni lah. Cuma kita tak dapat lagi apa lagi? Kita tak dapat lagi bentuk yang di atas ni. Ni maksud saya di sini lah. Maksudnya kita tak dapat lagi yang ni. Yang ni. Maksudnya di sini ada berapa unit? 5. Okey, 5 unit. Maksudnya 5 darab dengan 4 lah. Maksudnya di sini 5 unit dan juga 4 unit. Kita bentangkan di sebelah hadapan. Okey, hadapan. Jadi kita ambil dia punya sini 4 unit. Okey, cuma kita ambil panjang dia adalah 5 unit. Jadi kita kira 5 lah. Maksudnya 5 unit di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 unit kan. Okey, jadi kita buat sebelah sini pun sama juga 5 unit. Okey, dan seterusnya balik kepada asal yang ni adalah 4 unit. Jadi 5 unit sini 4 unit, sini pun 5 unit. Automatik kita dah siap kita punya gambar rajah kita, iaitu gambar rajah bentangan bagi prisma. Okey, selesai untuk soalan 1 untuk A dah. Okey, baik murid-murid, kita teruskan untuk soalan yang kedua, iaitu masih lagi bentangan bentuk 3 dimensi. Untuk bentuk yang kedua adalah bentuk silinder. Okey, bentuk silinder ni dia special ada di sini. Kita nak kena bentangkan dia kena cari dulu dia punya panjang, dia punya segi 4 tepat tu. Sebab lebar dia bagi 4 cm, 4 unit. Tapi untuk panjang ni dia tulis sini 7, tapi bukannya 7 lah. Kita kena kira menggunakan formula yang ada asal daripada untuk pengiraan panjang silinder. Okey, jadi formula dia tu apa dia di sini? Jadi kalau di sini dia bagi diameter dia 7, automatik dia punya jari-jarinya adalah 3.5 lah, bagi 2 lah, 7 bagi 2 dapat 3.5. Jadi kita gunakan jari dia 3.5 lah di sini. Okey, kita tulis dulu 3.5 untuk jari di sini lah. Okey, jarak dari sini sampai sini adalah 3.5. Okey, unit. Okey, unit. Jadi kita akan dapat untuk jari dia. Okey, jari sama dengan. Okey, jadi untuk formula dia di sinilah panjang segi 4 ni, nak dapat segi 4 silinder ni, kita kena guna 2 darab dengan pi darab dengan j. Di mana 2 tu kekalkan darab dengan 22.7 darab dengan 3.5, kita akan dapat 22 unit. Jadi mudahlah bagi kita untuk kita tentukan, iaitu panjang untuk bukaan silinder ni segi 4 ni adalah 22. Bukaan dia tu adalah panjang dia 22. Jadi kita boleh terus melukis untuk sesi ni. Cuma kali ni kita kena ada jangka lukis sebab kita nak buat bulatan. Okey, jadi kita kena gunakan jangka lukis, dan bukaan jangka lukis kita seluas 3.5 unit dah. Jadi kita ambil 3 kotak lebih setengah. Okey, untuk kita buat dia punya bulatan. Tapi untuk permulaan ni kita buat dia punya segi 4. Okey, panjang segi 4 tadi kita dah dapat 22 unit. Jadi kita teruskan untuk lukis segi 4. Kita ambil dulu 22 unit, kita kira kotak. Okey, kotak yang pertama di sini kita ambil kira 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okey, 22 lah di sini. Okey, jadi automatik kita garis lah ni. Sepanjang 22 unit. Okey, panjang dia adalah 22 unit. Okey, jadi di atas ni pun bergerak berapa? 4 unit lah. Sebab dia bagi dah lebar 4 unit. Okey, jadi 1, 2, 3, 4. Okey, 4 unit. Dan kita sambung macam biasa lah. Untuk dia punya lebar panjang ni. 22 unit. Okey, kita sambung.
Okey, 22 unit. Okey, di sini 4, di sini 4, di sini 22, di sini pun 22 unit. Okey, selesai yang tu. Jadi kita padam 22 supaya tak keliru lagi. Letak sikit 22 di sini lah. Kita letak balik 22 di sebelah sini sikit supaya tak keliru dengan bulatan lagi. Okey. Jadi kita untuk bulatan kita buka siap-siap. Jangka lukis kita ni kita buka 3 kotak setengah, 3 kotak setengah. Maksudnya 3.5 unit lah. 3 kotak setengah, maksudnya 3 setengah. Okey, cara selamat dia bila kamu nak buat lukisan ni untuk bulatan, kamu letak mata jarum ni, pensel ni betul-betul kena dengan garisan ni. Garisan kamu punya dia punya panjang. Jadi automatik kamu akan dapat 3 kotak setengah lah. Jadi kamu pulas ya kamu punya jangka lukis. Okey, pulas dia kamu akan dapat. Okeylah. Okey. Bulatan yang pertama. Okey, nah bulatan yang pertama. Okey, bulatan yang kedua pun masih lagi 3 unit juga nah. Jangka selamat dia kamu samakan dia punya. Sini automatik kamu akan dapat 3.5 lah unit. Dan putar macam biasa. Okey, kamu akan dapat 2 kali bulatan lah yang berjejari 3.5 unit. Okey, jadi 3.5 unit ni maksud dia daripada titik tengah ni sampai ke sini adalah 3.5 lah. Titik tengah ni adalah pusat dia, dan daripada sini sampai ke sini adalah 3.5 unit. Nah, sini 3.5 unit. Okey, jadi kita selesai untuk bentangan untuk soalan nombor 2. Okey, baik Mak, kita teruskan dengan muka surat yang keempat pula, modul yang terakhir kita lah, iaitu dia tulis nombor 4 sini lah. Pastikan nombor 4, di mana di sini dia minta kita cari luas permukaan bentuk 3 dimensi. Di mana dia minta kita suruh cari piramid lah, luas permukaan piramid. Okey, piramid kita yang pertama. Okey, untuk piramid kita mudah faham di mana dia ada satu segi 4 di bawah, di mana sini segi 4 sama dan juga dikelilingi oleh segitiga sama kaki. Kenapa saya kata sama kaki? Sebab dia ada tanda ni. Tanda ni menunjukkan dia sama kaki. Jadi dia ada berapa segitiga? Adalah 4 segitiga. Okey, jadi cara nak buat dia kita kena fokus lah. Di mana kita luas ni kita kena cari luas setiap segitiga tu dan juga segi 4. Jadi di sini ada 4 kali luas lah, kita kena cari segitiga sama kaki. Jadi formula dia apa dia? Nanti kita tengok. Dan juga kita kena cari juga untuk 1 kali luas segi 4 sama. Jadi untuk yang segi 4 sama ni saya tak ada masalah, cuma di sini yang kamu akan sikit confuse sikit nah. Kita tengok sama-sama. Okey, formula dia asal dia 4 darab dengan setengah darab dengan tapak darab tinggi. Tapak dia di mana? Tapak dia sini lah, 16 ni. Okey, tinggi dia bagi siap-siap lah, 20 di sini. Jadi selesai masalah. Kita hanya masukkan nilai saja di sini nah. Jadi masukkan nilai dia macam mana? Kita tengoklah untuk yang segi 4 macam biasalah, panjang darab lebar. Okey, kita tengok yang segitiga tadi. Okey, setengah darab dengan 16. 16 ambil mana? 16 ni lah. Dan darab dengan 20. 20 ni adalah tinggi. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 4 darab dengan 160. 160 ni hasil darab ni lah. Dan juga kita akan dapat jumlah total dia, luas keseluruhan adalah 640 cm per segi untuk segitiga 44 ni. Dan juga untuk lebar ni macam mana? Panjang segi 4 ni macam biasalah, panjang kali lebar, jadi 16 darab 16 lah. Kita akan dapat 256 cm persegi. Dan luas permukaan piramid ni kita tambahlah 640 ni tambah dengan 256, kita akan dapat total dia adalah jumlah dia adalah 896 cm persegi. Ini untuk soalan nombor 1A. Okey, baik Mak, kita tengok untuk soalan yang kedua lah. Soalan kedua dia bagi juga piramid. Okey, piramid ni cuma bezanya di sini dia tak bagi kita dia punya apa? Tak bagi kita dia punya tinggi. Okey, macam mana kita nak dapat tinggi ni? Tinggi ni di mana? Tinggi di sini. Okey, tinggi di sini, jadi dia tak bagi tinggi ni. Jarak sini sampai sini dia tak bagi tinggi ni. Okey, bila dia tak bagi tinggi, kita kena cari kita kena guna kaedah apa? Kaedah teorem Pythagoras. Jadi macam mana tadi kita tengok macam mana teorem Pythagoras tu. Okey, kita tengok mula-mula.
Segi 4 macam biasa kita akan dapat macam biasa lah. Segi 4 tu kita akan cari segi 4 lah. Segi 3 tambah kaki tu jumlah dia tetap sama 4, dan juga 1 kali luas segi 4 sama lah. Okey, dan juga macam biasa tadi formula dia. Okey, kita cuma tak tahu di sini adalah tinggi dia aja. Tinggi sini kita tak tahu. Okey, macam mana dapat tinggi tu? Inilah formula dia. Jadi kita ambil 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Pasal apa 9? Sini 18 bahagi 2 kita akan dapat 9 lah sebelah. Jadi 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2, dan di kuasa 2 jawapan ni kita punca kuasa 2 kan dia, maka kita akan dapat nilai dia adalah tinggi dia adalah 12 cm lah. Jadi tinggi di sini adalah 12 cm. Jadi gantikan dengan 12 cm di sini lah. Untuk tinggi ni gantikan dengan 12 cm. Jadi kita akan dapat nilai dia di sini adalah 432 cm persegi untuk 4 kali segitiga sama kaki. Untuk sini panjang darab lebar senang je lah. Ni benda basic. Okay, kita akan dapat 324, dan automatik luas permukaan piramid ni ambil tambah ni, nilai ni 432 tambah dengan 324 kita akan dapat 756 cm persegi. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, bagi soalan yang seterusnya ni, soalan B ni, dia suruh jadi luas pula. Luas ni permukaan apa? Permukaan prisma. Okey, nah permukaan prisma yang pertama. Okey, dia dah bagi di sini adalah tinggi siap-siap lah 15 cm. Dan juga tapak dia dah bagi 16 untuk segitiga, jadi senang lah. Dan juga kedudukan dia pun sama kaki. Okey, jadi automatik di sini kita dah tahu nak cari luas sama dengan lah, kalau segi 4 di bawah ni ada apa? 1 segi 4, 2 segi 4, 3 segi 4. Okey, jadi untuk prisma dia ada 2 kali luas segitiga bersudut tegak tambah dengan 3 kali luas segi 4 tepat. Okey, macam mana pengiraan dia? Okey, tengok luas segitiga sama kaki dan luas 3 segi 4 lah tepat. Okey, yang sama kaki ni dulu . Okey, yang ni tapak dia berapa? Tapak dia adalah 16. Okey, tinggi dia ada berapa? 15. Dia bagi siap-siap 15. Jadi senanglah kita kira. Kita akan dapat nilai dia adalah 240 cm persegi. Untuk luas bagi kedua-dua belah segitiga sama kaki. Okey, kita tengok pula untuk segi 4. Okey, segi 4 yang pertama lah. Segi 4 tepat yang pertama itu 20 sini darab dengan 16 ni, 16. Maka kita akan dapat 320 untuk luas di bawah ni, tapak ni. Okey, untuk seterusnya kita tengok 12 segi 4 tepat. Okey, maksud kenapa 12 sama ni? Kiri dan kanan ni saya ambil ni sebab apa? Sebab sini 17, sini automatik dapat 17 lah. Di sini 17, automatik di sini pun 17. Okey lah. Di sini 20, di sini pun automatik 20. Jadi 20 darab dengan 17 ni kita buat sama lah. 2 darab dengan panjang darab lebar lah. Jadi kita akan dapat automatik kita akan dapat di sini 2 darab dengan 20 darab 70. Okey, jadi kita dapat 680. Jadi total untuk luas permukaan prisma ni kita ambil semua ni 240 ni yang segitiga ni tambah dengan 320 tambah dengan 680, kita akan dapat 1240 cm persegi. Ini untuk soalan B nombor 1. Okey, soalan kita yang seterusnya. Soalan yang terakhir ni iaitu dia minta prisma juga, tapi bentuk dia lain sikit. Di mana bentuk dia di sini, kalau kamu tengok sini dia tak macam tadi. Tadi dia gabungan segitiga kiri dan kanan. Tapi di sini dia ada trapezium kiri dan kanan. Jadi automatik formula trapezium ni kita jangan lupa lah untuk trapezium. Okey, 2 kali luas ni kita kena kira dulu berapa dia. Kita akan tambah dengan luas 4 segi 4 tepat. Ni segi 4 tepat yang pertama, segi 4 tepat yang kedua, dan juga seterusnya lah. Kita akan tengok untuk dia punya segi 4 tepat. Okey, jadi di sini kesilapan sikit lah. Segi 4 semua segi 4 lah. Segi 4 yang segi 4 sama ada, segi 4 tepat pun ada. Okey, jadi kita akan tengok mana yang segi 4 tepat, mana segi 4 sama lagi. Okey, kita tengok yang dulu trapezium. Okey, trapezium di sini setengah darab dengan 17 tambah 12. Kenapa 17 tambah 12? Okey, di sini maksud saya nah. Okey, di sini 12. Ni menunjukkan garisan ni menunjukkan apa? Dia sama semua sisi. Okey, bila sama semua sisi maksud dia di sini 12, di sini pun 12, di sini pun 12, di sini pun 12. Jadi maksud dia kalau di sini 12, maksud dia di sini pun 17.
17 dia selari. Okey, 17 jadi maksud dia sini trapezium, maksud dia dua trapezium ni okey setengah kali dengan 17 tambah 12. 17 panjang 17 ni tambah dengan 12 ni darab dengan tinggi dia. Tinggi dia berapa dari sini adalah 12. Jadi kita akan dapat nilai dia di sini. Itulah 17 tambah 12 dapat 29. Kita akan dapat 2 darab dengan 1/4. Kita akan dapat 348 cm persegi untuk soalan ni lah. Okey, seterusnya. Yang ni 1 kali luas segi 4 tepat. Okey, luas segi 4 tepat ni panjang darab lebar lah 17 kali dengan berapa? 17 kali dengan 12. Maksud dia 17 ni panjang dia. Okey, kali dengan 12. Maksud dia kita akan dapat sini sini 12, maksud dia 17 kali 12, maksud kita dapat 204 lah. Maksud sini 12 ni. Okey, di sini 12. Jadi 17 ni darab dengan 12 lah ni. 17 ni darab dengan 12 kita dapat untuk yang pertama 204. Okey, seterusnya pula 2 kali luas segi 4 sama. Okey, segi 4 sama yang mana? Yang ni lah. Ni yang pertama, yang kedua. Okey, jadi kita akan dapat segi 4 sama lah. Sini 12, sini 12. Di sini dia akan dapat 12 juga. Okey, jadi segi 4 sama ataupun segi 4 sama yang kedua lah. Jadi belah kiri kanan ni, belah bawah ni satu. Jadi kita akan dapat 12 darab 12 darab dengan 2. Kita akan dapat 288. Okey, untuk yang sini, yang sebelah sini ni, okey, kita tak dapat dia punya sini berapa ni, lencong ni berapa. Macam mana nak dapat situ? Okey, ni yang saya kata ni kita kena guna kaedah teorem Pythagoras. Di mana di sini kalau kita tengok lah. Okey, di sini. Okey, di sini kita dapat 12. Untuk di sini kita boleh dapat 12. Okey, di sini panjang sini lah, tinggi sini 12. Okey, cuma tapak di sini kita boleh dapat sini 5. Okey, cuma di sini je kita tak tahu apa. Okey, jadi kita nak tahu di sini adalah kita guna teorem Pythagoras. Okey nah. Macam mana kita boleh dapat 13 tu? Okey, macam mana 13 tu di sinilah. Okey. Macam mana kita boleh dapat 13 ni? Adalah di situlah. 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2, punca kuasa 2 kan jawapan tu, dan kita akan dapat nilai dia adalah 13. Okey, jadi sebab itulah kita 13 panjang tu darab dengan lebar kita akan dapat 156. Okey, jadi keseluruhan dia luas prisma ni, permukaan prisma ni 348 ni tambah dengan 204 tambah dengan 288 tambah dengan 156, kita akan dapat 996 cm persegi. Okey, jadi sekian untuk kelas kita hari ni, tapi sedikit panjang, tapi saya harap kamu sabar dan juga tengoklah jawapan tu dan salin semula jawapan tersebut lah dalam modul tu, dan jangan tinggalkan. InsyaAllah kita akan edah semula modul yang baru untuk sesi kelas yang seterusnya. Jadi harapan saya lah untuk buat masalah ni, jaga diri, jaga kita lah, kita jaga kita, sebab kes semakin meningkat, COVID-19 ni semakin meningkat. Jadi tolonglah jaga kesihatan diri dan jaga pergerakan kamu, jangan bebas sangat dan juga keluar bila perlu sahaja. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.